Zulkafli dakwa Wan Saiful sendiri minta ganjaran untuk mengalih sokongan. Tanjung Karang dan Gua Musang mohon rujuk Wan Saiful ke jawatan kuasa Parlimen. DAP selar tindakan menghasut Firdaus Wong berhubung isu stokin. Rakyat Terengganu kecewa respon Perdana Menteri desak kerajaan negeri solat hajat. Rakyat hanya mampu tengok sahaja, harga rumah mampu milik. Fahmi nafi pejabat Perdana Menteri beri draft peruntukan kawasan kepada pembangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Next Step News edisi petang 25 Mac 2024 bersamaan 14 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Ahli Parlimen Tanjung Karang Dr. Zulkafli Hanafi menepis dakwaan Ahli Parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful bahawa beliau menerima beberapa tawaran agar mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebaliknya, Zulkafli mendakwa tawaran tersebut sebenarnya permintaan peribadi daripada Wan Saiful. Kata beliau, 6 tawaran yang disebut adalah permintaannya sebagai syarat untuk Wan Saiful menyokong Perdana Menteri. 6 tawaran tersebut adalah peruntukan 1.7 juta ringgit untuk kawasan, peruntukan projek sebanyak 2 juta ringgit, bayaran untuk rawatan kemoterapi isteri Wan Saiful, bayaran guaman untuk kes mahkamahnya, token dengan had yang tidak dinyatakan untuk kegunaan peribadi dan akhir sekali pengguguran kes mahkamah. Untuk rekod, Wan Saiful berdepan 18 pertuduhan penggubahan wang haram, libatkan dana berjumlah 5.59 juta ringgit dan 2 pertuduhan rasuah berkaitan program Jana Wibawa. Seterusnya, Wan Saiful mendakwa Zulkafli dan Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim berperanan sebagai ejen untuk mendapatkan sokongan Ahli Parlimen pembangkang terhadap kerajaan perpaduan. Dalam perkembangan sama, Zulkafli Hanafi dan Muhammad Azizi Abu Naim, dua ahli parlimen yang didakwa cuba pengaruh Wan Saiful Wan Jan supaya menyokong Perdana Menteri telah mengemukakan usul dan merujuk perkara tersebut kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Kedua-dua ahli parlimen tersebut memberitahu Dewan Rakyat bahawa mereka telah menfailkan usul masing-masing pada Jumaat lalu. Sementara itu, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memaklumkan bahawa beliau telah menerima usul daripada kedua-dua ahli parlimen tersebut Jumaat lepas. Johari berkata beliau sedang meneliti dakwaan Wan Saiful itu dan dalam usaha mendapatkan penjelasan sebelum mengambil tindakan lanjut. Di samping itu, Johari mengingatkan semua ahli parlimen agar tidak menggunakan masa di Dewan Rakyat untuk bermain politik. Bekas anggota Dewan Undangan Negeri DAP Pahang, Cheong Yok Pong berkata, isu jualan stokin bertulis kalimah Allah boleh diselesaikan dengan baik jika penceramah Firdaus Wong terus membuat laporan polis. Bagaimanapun, kata ahli jawatankuasa DAP Pahang itu, Firdaus sebaliknya menularkannya di media sosial. Firdaus sebelum ini berkata, dia bukan orang pertama menjumpai stokin itu atau mengajak orang ramai memboikot KK Mart. Bagaimanapun, terdapat perselisihan antara mereka berdua apabila Cheong menulis komen di sebuah video ceramah Wong dengan menyifatkannya sebagai kaki hasut dan sampah masyarakat. Firdaus pula membalasnya dengan berkata ia cerminan akhlak Cheong. Pendakwah mu'alaf itu juga mengundang Cheong ke siri bual bicaranya untuk berbahas tajuk Siapa Sampah Masyarakat. Memetik pepatah Cina bahawa seseorang itu akan dinilai dengan adil oleh masyarakat, Cheong mengingatkan bahawa semua pihak bertanggungjawab mengekalkan kedamaian rakyat. Sebelum itu, KK Mart telah memohon maaf dan menarik balik jualan stokin yang diimport dari China itu.
Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes itu dan mencadangkan KK Mart dan syarikat pembekal Xinjiang Chang Sdn Bhd dihadapkan dengan pertuduhan jenayah di mahkamah. Ketua Penerangan PAS Terengganu Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi berkata, ramai rakyat mendesak supaya kerajaan negeri mengadakan solat hajat bagi mempermudahkan urusan pembayaran royalti petroleum. Justru tambahnya, PAS Negeri memperingatkan Kerajaan Persekutuan untuk mendengar rintihan dan desakan 1.2 juta rakyat negeri Terengganu yang saban hari menanti hak mereka dikembalikan. Menurutnya, beliau mendengar dengan penuh teliti respon balas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin berhubung pertanyaan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar tentang bayaran royalti petroleum. Katanya jawapan Datuk Seri Anwar penuh dengan kekeliruan, mengecewakan dan menambah luka rakyat Terengganu yang menanti hak mereka dikembalikan sepenuhnya. Tambahnya, PMX kelihatan keliru antara pemberian persekutuan dan belanja pembangunan dengan hak royalti Terengganu apabila mencampurkan kedua-dua dana tersebut sebagai alasan untuk tidak melunaskan wang ihsan. Kata beliau, mencampurkan dua pemberian berlainan atas satu nama atau perkara sama adalah tidak bertepatan dengan sebuah kerajaan yang hidup atas nama reformasi dan menjunjung semangat perlembagaan. Perkara itu juga dikatakan diakui oleh rakyat Terengganu. Mereka menilai secara sedar dan waras jawapan balas penuh keliru Perdana Menteri itu. Rumah mampu milik di Selangor telah ditetapkan harga sebanyak RM300,000. Sedangkan laporan Ketua Audit Negara mendapati bahawa rumah Perbadanan Prima Malaysia gagal dijual. Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, perkara ini telah membawa maksud bahawa rakyat hanya mampu tengok sahaja dengan dasar polisi yang dikatakan mampu milik tersebut. Beliau yang juga Timbalan Presiden PAS berkata, menurut laporan Pengerusi Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan, menjangka pada tahun ini berkemungkinan harga kos rumah hartanah meningkat 10 hingga 20%. Beliau mempersoalkan tindakan institusi keuangan yang disifatkannya mengambil pendekatan sangat membebankan pengguna. Dalam soalan asalnya dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan di Dewan Rakyat, beliau ingin kementerian menyatakan usaha untuk memastikan jumlah pembinaan rumah mampu milik meningkat terutama di kawasan luar bandar bagi memenuhi permintaan. Hal demikian katanya turut diambil kira laporan Indeks dan Survey Hartanah IQI Suku Keempat Malaysia 2023 di mana harga jualan rumah dan sewa akan meningkat lebih tinggi tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kementeriannya telah memperkenalkan melalui Dasar Perumahan Mampu Milik Negara dan menetapkan siling harga rumah mampu milik pada kadar RM300,000. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil secara berseluruh berkata tidak pasti sama ada Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mencetak sendiri draft perjanjian mengenai peruntukan kawasan. Beliau dalam masa yang sama menasihatkan supaya Ketua Pemuda Bersatu itu lebih baik berdiam diri. Sebelum ini, Wan Faisal mendakwa Perdana Menteri sudah menyerahkan draft perjanjian kepada Ketua Pembangkang. Penyerahan draft itu ujarnya berlaku ketika pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof minggu lalu. Menurut Fahmi, semakan beliau dengan pejabat Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Politik juga mendapati tidak ada sebarang draft diberikan. Terdahulu, Wan Ahmad Faisal mendakwa Perdana Menteri melalui wakilnya telah menyerahkan dokumen perjanjian kepada Hamzah. Katanya tidak semua perkara perlu dimaklumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada setiap orang di sekelilingnya. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.